Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya dan ini agenda awal ni. Kita bercakap berkaitan dengan pemberian dos penggalak yang mana adalah satu memastikan untuk tempoh perlindungan optimum diterima oleh semua penerima vaksin COVID-19. Dan bila kita bercakap munculnya varian baharu, jadi vaksin pun harus kena ada upgrade. Sebab itulah kita digalakkan untuk ambil dos penggalak untuk meningkatkan antibodi yang sudah berkurangan dan juga mengelak jangkitan lebih serius. Boleh atau tidak campur-campur vaksin ini? Pemberian dos vaksin berbeza. Keluaran jenama tertentu sudah berlaku sebenarnya sejak Mac di beberapa negara dan penerima vaksin tertentu yang ditawarkan vaksin jenis lain untuk dos kedua membuktikan ia selamat malah lebih melindungi penerimanya. Banyak persoalan yang perlu kita jawab mengenai keselamatan dos ketiga. Adakah perlu ambil setiap 6 bulan? Bagaimana kesan sampingan selepas pengambilan dos? Dan menjawab persoalan-persoalan ini, saya bersama dengan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan. Sekali lagi bersama dengan saya. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Dan seterusnya di hujung sana, Dr. Khalea Rasu Piarasami yang merupakan pengarah Institut Penyelidikan Klinikal KKM merangkap pengerusi jawatan kuasa teknikal pemilihan calon vaksin COVID-19 KKM. Selamat sejahtera, Doktor. Salam sejahtera. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya. Tapi terlebih dahulu, kita nak tahulah sejak keadaan dan juga situasi boleh pergi ke sana dan juga datang ke sini, boleh rentas dan sebagainya. Bagaimana situasi dan juga keadaan terutamanya berkaitan dengan pemberian vaksin dan juga situasi semasa COVID-19 negara, YB? Terima kasih Ihsan. Kalau kita melihat program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK adalah satu kejayaan. Sebab kalau kita lihat dari segi coverage, liputan vaksinasi kita dan juga kepantasan kita memvaksinasikan penduduk di Malaysia, ia merupakan antara yang terbaik di dunia. Dan ini diiktiraf oleh semua akhbar-akhbar antarabangsa. Kita telah berjaya memberi 53 juta dos dan 77% daripada penduduk Malaysia telah pun menerima vaksinasi yang lengkap. 96% daripada dewasa dan saya juga ingin menegaskan bahawa 85% daripada populasi remaja usia 12 tahun ke 17 tahun telah pun lengkap diberikan vaksinasi di bawah pik remaja kita apabila kita memberi kebenaran dan kelulusan untuk memberi vaksin Comirnaty Pfizer kepada golongan remaja. Dan ini telah membantu untuk kita menurunkan kadar jangkitan. Satu ketika dahulu 25,000 lebih, hari ini 45,000. Dan juga paling penting, ia telah membantu untuk menurunkan kemasukan ke hospital, terutamanya kemasukan serius ke hospital. Kes-kes serius dirujuk kepada hospital yang memerlukan kemasukan ke unit rawatan rapi dan juga menurunkan kadar kematian. Mungkin Dr. Khalea boleh sentuh tentang keberkesanan vaksin ini. Namun demikian, seperti mana yang kita semua tahu dan disebut oleh Ihsan tadi, keberkesanan vaksin ini dia menurun selepas beberapa bulan. Dan sekarang ini dengan adanya kebenaran untuk rentas negeri, kebebasan, kita buka sektor sosial, sektor ekonomi dan sebagainya, kita dah mula melihat peningkatan kemasukan ke hospital kategori 3, 4 dan 5. Dan ini menjadi nilai ambang ataupun indikator yang agak membimbangkan bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Walaupun kita belum lagi sampai tahap yang kritikal, tetapi trend unjuran yang kita buat, kes mendata, dia tidak lagi menurun tetapi dia mendata. Dan ini memerlukan pemerhatian yang serius dan yang sudah pasti yang disebut oleh Ihsan tadi, kebimbangan kita sejak beberapa hari ini adalah kemunculan varian Omicron yang kita sebenarnya tak tahu banyak tentang varian ini. Mungkin kalau nak tambah tentang keberkesanannya. YB nyatakan tadi keadaan dan juga keseluruhannya berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara yang dulu mungkin kita anggap 2 tapi rupa-rupanya 3, bertambah dos penggalak dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menilai keberkesanan untuk dos penggalak ini? Pentingnya untuk dos penggalak ini diambil oleh mereka yang sepatutnya, Doktor. Terima kasih, Ihsan. Apa yang kita tahu ialah seperti yang telah diterangkan oleh YB, program PIK ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik kepada negara dari segi
dua yang amat penting. Satu ialah pengurangan jangkitan COVID-19. Kalau kita lihat semua vaksin yang telah digunakan dalam program PIK membawa kesan dari segi penurunan dari segi risiko jangkitan sebanyak hampir 88%. Dan kepada mereka yang mungkin dapat jangkitan bergejala sebanyak 85%. Ini berbanding dengan mereka yang tidak menerima vaksin. Kalau kita bandingkan dengan mereka yang dimasukkan ke dalam hospital dan daripada itu mereka yang merosot kepada pemerluan ICU dan juga kematian, semua vaksin ini menunjukkan keberkesanannya dari segi merendahkan risiko ini. Ini amat penting. Tetapi apa yang telah diterangkan oleh YB juga ialah dari segi waning effect, iaitu kita nampak keberkesanan ini beransur-ansur menurun. Dan ia berbeza antara beberapa platform yang telah pun digunakan dalam program PIK. Apabila kita lihat dari segi keberkesanan vaksin, contohnya untuk vaksin Pfizer, penurunan dari segi jangkitan ialah daripada lebih 88% kepada hampir 68%. Dan untuk penerima vaksin yang lengkap, Sinovac, ia menurun daripada hampir 76% hingga ke 27%. Ini adalah aspek jangkitan. Dan apabila kita telah pun mula menggunakan beberapa faedah yang telah kerajaan beri, iaitu boleh merentas desa, melawat keluarga dan sebagainya, risiko jangkitan ini dah mula menunjukkan kesannya dan kita dah mula nampak dari segi kemasukan dalam hospital, terutamanya kepada mereka yang di mana keberkesanan ini dah kurang dan gejala risiko tinggi berlaku. Ini adalah satu perkara yang kita perlu ambil tahu. Oleh itu, Jawatankuasa Pemilihan Calon Vaksin telah pun mengesyorkan ada golongan yang tertentu diberi prioriti untuk diberi dos penggalak. Ini penting kerana kita masih perlu memberi untuk mereka imuniti yang tinggi supaya mereka tidak merosot kepada keperluan ICU dan juga kemungkinan kematian. YB, apa yang menjadi punca dan juga isu utama bagi mereka yang tidak mengambil dos penggalak walaupun janji temu itu telah pun diberikan? Ya, jadi sekarang ini kita tiap-tiap hari kita ada statistik berkenaan dengan mereka yang tak hadir untuk janji temu mereka. Dan secara purata daripada kita mula program booster ini, program dos penggalak ini, lebih kurang dalam 44%, 45% daripada mereka yang menerima temu janji tidak hadir untuk temu janji mereka. Dan kita telah cuba mendapat punca-punca ketidakhadiran ini. Antaranya adalah mungkin mereka tidak berapa tahu tentang betapa pentingnya ada dos penggalak. Sebab itu saya dah minta KKM, terutamanya pakar-pakar seperti Dr. Kalai dan sebagainya, lebih kerap di media untuk menerangkan perkara ini. Yang kedua adalah ketakutan, kebimbangan, ketakutan. Terutamanya mereka yang takut campur vaksin. Dulu dia dapat Sinovac. Sekarang ni kita menggalakkan mereka dapat dos penggalak daripada Pfizer. Jadi SSP, saya dulu Sinovac tapi dos penggalak saya Pfizer. Saya selalu guna diri saya sebagai contoh, tetapi ada yang risau. Dia kata dulu saya dapat Sinovac, takkan boleh campur ubat-ubatan ni. Dan pakar akan terangkanlah soal profil keselamatan dia. Yang ketiga, keengganan penerima vaksin ini dulu waktu primary series, waktu kita memberikan dos pertama dan kedua, dia telah menurun dan semua nak vaksin disebabkan pada waktu itu kita berdepan dengan gelombang Delta. Ada ketakutan. Esan pun ingat lagi kan, bulan Jun, Julai, Ogos, kemuncak peak kita, semua takut dengan Delta, takut dengan angka yang semakin meningkat. Semua minta vaksin. Tetapi sekarang ini mungkin kita jadi mangsa kepada kejayaan kita sendiri. Oleh kerana kita dah berjaya menurunkan kes, ramai dah mula alpa dah dan mereka kata tak payahlah sebab kes pun dah turun. Kita dengar hospital pun tidaklah sesak seperti dulu. Tetapi saya sekali lagi tegaskan bahawa jangan ambil mudah perkara ini. Di negara-negara lain mereka dah buat keputusan booster ini adalah satu strategi yang penting.
sama ada kita ambil kira Omicron ke tidak. Sebenarnya keputusan booster kita sebelum varian Omicron lagi kita dah laksanakan. Tetapi lebih-lebih lagi dengan Omicron ini, booster adalah sesuatu yang kita sangat-sangat menggalakkan rakyat untuk menerimanya. Rentas negeri pun dah boleh. Kadang-kadang dia macam tak apalah. Dah okey dah dapat 2 dos. Tapi Dr. Khalal, ini satu bila menurun kepada 27% keberkesanannya. Bila kita ambil yang lain ataupun Pfizer dan sebagainya, dia kadang-kadang benda ni dimomokkan dengan perkara kalau ambil Pfizer nanti lagi teruk kesan sampingan dan sebagainya. Tetapi apa yang akan menyebabkan dan juga kesan yang lebih teruk sekiranya tidak ada dos penggalak untuk mereka yang dah pun kurang imunisasi dalam badan ini? Jadi apabila seseorang itu diberi vaksin dan selepas mereka dah ambil dos yang lengkap, kita tahu dari segi keberkesanannya ia mengurangkan risiko jangkitan dan juga risiko gejala serius. Dan bila kita lihat pada masa itu, kesan sampingannya adalah apa yang kita telah pun dah tahu daripada kajian-kajian sebelumnya, iaitu yang kita kaitkan ialah known side effects. Yang ini kita memang tahu dan perkara ini tidak lebih daripada apa yang dah beritahu melalui kajian-kajian. Dan untuk dos penggalak, kesan sampingannya tidak lebih daripada itu. Maknanya kesan yang kita tidak tahu adalah lebih kurang sama dengan apa yang berlaku pada dos kedua. Jadi tidaklah kita perlu bimbang dari segi kesan sampingannya. Itu adalah pertama. Kedua ialah untuk semua jenis vaksin, mereka telah pun melakukan beberapa kajian. Satu ialah dari segi immunogenicity, iaitu apabila diberi dos penggalak, apakah tindak balas badan. Dan daripada yang kita tahu, tindak balas badan adalah untuk mengembalikan imuniti kita kepada tahap yang tinggi di mana boleh kita melawan jangkitan COVID-19. Ini penting. Dan kajian kita juga menunjukkan waning effect ini berlaku antara 3 hingga 5 bulan. Jadi pemberian dos penggalak pada tempoh ini amat penting supaya tahap imuniti timbul balik kepada peratusan yang tinggi. Ketiga ialah keberkesanannya. Daripada kajian contohnya daripada negara Israel, daripada negara Chile dan Turki, apabila diberi dos penggalak, dari segi penurunan kes, dia memang ketara. Untuk jangkitan contohnya adalah hampir 11 kali penurunan. Ini adalah satu yang amat penting dan untuk gejala yang serius sehingga 19 kali. So dari kajian-kajian ini, kita dapati bahawa kesan benefitnya adalah amat lebih daripada kesan-kesan yang sikit dari segi kesan sampingan. Dan kebanyakannya adalah kesan sampingan setempat, iaitu di tempat di mana mereka diberi suntikan dari segi sakit di tempat itu ataupun bengkak, ataupun mereka rasa loya dan lemah untuk beberapa hari. Juga ada kesan sampingan contohnya untuk vaksin Pfizer dikatakan ada lymphadenopathy di tempat di bawah lengan untuk 2-3 hari. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang boleh dikawal dan tidaklah melibatkan satu perkara yang serius sehingga mereka perlu abaikan penerimaan dos penggalak. Dan juga YB, tambah sikit Ihsan, daripada 1.7 juta lebih dos penggalak yang dah kita beri jenama Pfizer, sebahagian besar saya rasa yang dilaporkan sebagai kesan sampingan adalah seperti mana yang Khalal sebutkan tadi, kesan sampingan yang ringan, lenguh sakit di lengan ataupun demam. Hanya 11 saja yang boleh dikategorikan sebagai agak serius, contohnya alahan dan sebagainya. Dan itu pun tidak menyebabkan apa-apa kemasukan ke hospital yang serius setakat ini. So data ini seperti mana yang Dr. Khalal kata tadi adalah sama dengan pemberian vaksin dos pertama dan kedua dan tidak jauh beza. Kalau sekiranya data menunjukkan bahawa pemberian dos penggalak meningkatkan kesan sampingan yang serius, sudah pasti kita akan sarankan untuk mungkin tidak diteruskan. Tetapi safety profile ataupun profil keselamatan dia sama dengan pemberian dos pertama dan kedua. Jadi tak perlu risau. Tapi ada keperluan tak YB buat seperti dulu PPV Mega dan sebagainya, mengembalikan kerancakan untuk mereka lengkapkan dos untuk dos penggalak ini?
Buat masa ini dari segi kapasiti sedang meningkat. Setiap hari kita dapat memberi lebih daripada 150,000 dos setiap hari dan akan kita meningkat sampai lebih daripada 200,000 dan mungkin pada kemuncak pemberian dos penggalak ini lebih daripada 350,000 dan sebagainya. Tetapi beza dengan program vaksinasi yang asal ataupun peringkat dos pertama dan kedua, kali ini kita menggunakan jaringan klinik swasta ataupun GP klinik. Sebab kita rasa lebih setelah kita melalui peak fasa pertama yang dulu, kita dah tahu tentang vaksin ini, GPs pun dah biasa dengan vaksin, logistik kita pun dah lebih mantap dan kita boleh hantar ke klinik di seantero negara kita. Tetapi di kawasan yang mana tidak ada klinik swasta, kita akan guna klinik kesihatan dan juga fasiliti kesihatan awam di bawah KKM. Ada beberapa GP ataupun klinik swasta yang membuat keputusan sendiri untuk menubuhkan off-site PPV. Maksudnya dia sendiri akan sewa dewan dan dia akan buat dia punya temujanji di situ. Itu atas budi bicara mereka. So setakat ini dari segi kapasiti kita melihat sedang meningkat. Tetapi apa yang saya risau adalah ketidakhadiran. Itu yang saya risau. Sebab itu kita buka backup list supaya mereka yang dah layak, mereka tak nak tunggu appointment di MySejahtera, mereka boleh masuk dalam senarai menunggu. Baik. Banyak lagi persoalan yang ingin kita tanyakan yang akan dijawab oleh kedua-dua tetamu kita. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam agenda awal ini bersama dengan YB Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, dan juga Dr. Khalea Rasul M. Piarasamy, merupakan pengarah Institut Penyelidikan Klinikal KKM, berangkap pengerusi Jawatankuasa Teknikal Pemilihan Calon Vaksin COVID-19 KKM. Saya nak terus kepada Dr. Khalea. Ini saya nak kategorikanlah, saya penerima AstraZeneca, mungkin YB penerima Sinovac dan juga Dr. Khalea saya tak pasti mungkin Pfizer. Okey. Kita tiga-tiga ada. Okey. Kalau macam tu, mungkin saya kena tunggu lagi 6 bulan untuk saya dapat tempoh paling last mungkin dalam 3 ke 4 bulan lagi saya akan dapat booster shot. Tapi untuk kategori-kategori lain bagaimana untuk penerima-penerima vaksin yang lain? YB dah ambil. Kalau ada penerangan lanjut daripada doktor? Terima kasih Aksan. Jadi untuk program dos penggalak, daripada peringkat awal lagi kita pun telah mengenal pasti golongan yang perlu diberi dos penggalak ini. Ini berdasarkan kepada kajian terlebih dahulu yang menunjukkan hampir 17% daripada mereka yang masuk ke hospital dan merosot kepada keperluan di mana oksigen perlu diberi adalah golongan yang lebih daripada 60 tahun dan mereka juga adalah mereka yang mempunyai comorbidity. Jadi untuk dos penggalak kita pun telah mengesyorkan supaya mereka yang berumur warga emas diutamakan untuk pemberian dos penggalak juga kepada mereka yang mempunyai comorbidity. Kita juga ada golongan mereka yang dijaga dalam rumah dikatakan long term care facility di mana mereka juga uzur dan mempunyai pelbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan umur mereka juga diberi keutamaan. Juga termasuk dengan petugas kesihatan hadapan sebab mereka terdedah kepada risiko di mana mereka bertugas akibat merawat pesakit dan juga keadaan di mana SARS-CoV ini berlaku dari segi day-to-day care. Jadi untuk mereka juga diberi keutamaan. Jadi pada peringkat awal lagi, satu-satu vaksin yang telah pun diluluskan oleh bahagian regulatory pharmacy negara, iaitu NPRA dan juga pihak berkuasa kawalan dada ialah vaksin Pfizer. Oleh itu kita mengesyorkan supaya vaksin ini diberi kepada golongan-golongan terutama ini. Dan untuk vaksin Pfizer ini sebenarnya boleh digunakan secara heterologous, iaitu campuran untuk penerima juga AstraZeneca, juga kepada penerima Sinovac yang lengkap. Ini kita dapat perhatikan daripada kajian yang telah pun dilakukan di negara lain di mana mereka menunjukkan pemberian vaksin Pfizer sebagai heterologous iaitu campuran memberi 2-3 kesan yang baik iaitu
peningkatan dari segi immune respon dia dan juga kesan sampingannya adalah sedikit sahaja. Oleh itu, ia amat sesuai untuk diberi secara heterologous. Untuk penerima-penerima lain, jawatankuasa juga telah secara age de-escalation, itu penurunan umur, telah membenarkan kepada umur 40 tahun ke atas dan baru-baru ini telah juga memberi kebenaran untuk wanita yang hamil kepada mereka 18 tahun ke atas berdasarkan kepada risiko dari segi tugasan mereka dan juga komorbiditi. Jadi dari segi pemberian dos penggalak, semua yang layak boleh diberi dos yang sesuainya. Secara default sebenarnya kita telah pun mengenal pasif vaksin Pfizer, tetapi secara homologous juga badan regulatory kita telah meluluskan vaksin AstraZeneca. Jadi contohnya for Eksan akan layak untuk terima vaksin AstraZeneca. Jadi apabila dipanggil untuk diberi vaksin itu, Eksan perlulah ambil temujanji itu dan sempurnakan penerimaan vaksin. Untuk vaksin Sinovac sama juga, mereka akan diberi temujanji dan mereka juga secara homologous boleh juga terima vaksin Sinovac sebab telah pun diberi kelulusan. Walaupun demikian, kita masih dari segi data sainsnya mengesyorkan supaya vaksin Pfizer diberi sebab contohnya daripada negara Chile kita dapati di mana hampir 2 juta orang telah pun diberi secara campuran. Untuk vaksin Sinovac, dari segi peratusan, dari segi pengurangan risiko jangkitan, dia meningkat daripada 56% hingga 76% sahaja. Tetapi itu dengan Sinovac secara homologous. Dengan vaksin Pfizer, ia meningkat sampai 90% lebih. Jadi ini adalah perbezaan yang jauh, lebih daripada 20%. Oleh itu, golongan yang ada risiko tinggi, terutamanya orang daripada golongan rentan yang ada komorbiditi, lebih sesuai diberi vaksin Pfizer sebab memberi kesan yang tinggi terhadap jangkitan dan juga pengurangan daripada risiko kemasukan ICU dan kematian. Dan juga ini saya rasa perkara yang perlu ditegaskan. Sebab saya mendengar daripada lapangan, mereka yang enggan menerima vaksin campuran ini, heterologous, yang dulu terima Sinovac, yang tak nak terima Pfizer, adalah sebenarnya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Dan kita harap bahawa mereka mendengar apa yang Dr. Kalai sebut. Ini adalah kajian yang diterbitkan daripada negara lain yang lebih awal lagi melaksanakan program booster campuran ini. Dan kita dapati bahawa beza keberkesanan Pfizer dengan Sinovac itu sangat ketara apabila diberi sebagai dos ketiga ataupun dos penggalak, terutamanya kepada penerima Sinovac yang asal. Jadi macam saya tak ragu-ragu bila saya diberikan Pfizer, saya ambil saja. Jadi saya rasa yang penting adalah bagi mereka yang menerima janji temu dos penggalak, ambil apa saja vaksin yang ditawarkan pada hari tersebut. Saya ingatkan dulu orang nak Pfizer dan sebagainya. Tapi bila dah dapat Pfizer, kena ambil Pfizer. Seperti yang Babi tak boleh pilih lah. So kalau dapat Pfizer, ambil Pfizer, ataupun kalau ada AZ ataupun AZ lepas ni, boleh saja untuk AZ. Babi, sentuh sikit berkaitan dengan mungkin tempat-tempat yang mungkin dah mencecah peratusan yang tinggi untuk dos penggalak dan bagaimana pula akses kepada golongan-golongan yang berisiko untuk dapatkan vaksin. Ya, jadi kalau kita ambil kelayakan awal, baru saja dibenarkan kelayakan yang lebih luas. Dulu hanya untuk 40 tahun ke atas saja. Dan kita baru memperluaskan kelayakan kepada 18 tahun ke atas di bawah jawatankuasa Dr. Kalai. SURE telah dibuat kepada CITF. Tetapi kalau kita ambil kelayakan awal, iaitu 40 tahun ke atas dan juga mereka yang ada komorbiditi ataupun penyakit kronik seperti kencing manis, sakit jantung dan sebagainya, Labuan telah sampai 100% dan mungkin mereka akan fokus kepada penurunan usia sekarang ni kepada golongan yang muda 40 tahun ke bawah. Sarawak juga kelayakan awal adalah 85%. Mungkin sebab mereka ada pilihan raya negeri, ada iltizam untuk percepatkan dos penggalak mereka. Tapi ada juga negeri seperti Pulau Pinang, Terengganu, Perlis baru 30-20% sahaja. Mungkin ini adalah keengganan, mungkin isu kapasiti, tapi kita bermesyuarat setiap minggu. CITFB dipengusikan oleh saya sendiri dan kita akan sentiasa menambah kapasiti dan juga menambah komunikasi kepada orang ramai supaya mereka tidak takut kepada dos penggalak dan
mereka sedar bahawa dos penggalak ini sangat-sangat penting. Ihsan, hari ini sebab Omicron punya cerita keluar sejak 2-3 hari. Hari ini kehadiran ke klinik untuk dos penggalak sangat menggalakkan. Mungkin disebabkan mereka rasa takut dah. Dan juga Dr. Khalil, ini satu sebab bila kita bercakap berkaitan dengan dos penggalak, ada orang kata nak kena ambil ke setiap 6 bulan, nanti 6 bulan kena ambil lagi, macam influenza dan sebagainya. Perkara-perkara ini mungkin antara perkara-perkara yang menggusarkan dalam kalangan masyarakat. Dan varian dan juga COVID-19 ini bermutasi dan juga kadang-kadang dia upgrade, kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini dan sebagainya. Apa yang Dr. Khalil boleh nasihatkan berkaitan dengan dia tak ada jaminan ataupun janji bila kita akan tamat untuk ambil vaksin dan sebagainya, tetapi mungkin apa yang akan berlaku jika kita tidak meneruskan dos penggalak ataupun kita tak ambil dos penggalak ini? Okey, Hasan. Sebenarnya vaksin secara pemberiannya tak kira lah untuk COVID. Kalau kita lihat apabila seorang kanak-kanak tu lahir telah pun diberi dos awal vaksin, dalam tempoh sehingga 12 bulan telah pun ada 2-3 dos. Ada pelbagai jenis vaksin yang diberi mengikut jadualnya. Jadi dari segi pemberian vaksin untuk kanak-kanak sehinggalah umur 45 tahun hingga 12 tahun dan sebagainya, ada tahap di mana pemberian dos sebagai penggalak diberi. Ini bukan sahaja untuk 1-2 vaksin. Hampir semua vaksin memerlukan dos penggalak. Ini berdasarkan kepada apa yang kita kaitkan dengan imuniti sekadar untuk mengurangkan jangkitan. Jadi untuk COVID-19, kita juga telah pun memulakan dengan 2 dos sebab itu adalah data yang kita perolehi daripada kajian dan juga real world data di mana telah pun diberi 2 dos. Sekiranya ia daripada golongan vaksin contohnya Pfizer, AstraZeneca, untuk Sinovac, Sinopharm dan 1 dos untuk vaksin CanSino dan juga Johnson & Johnson. Ini adalah di mana mereka telah lengkap imunisasinya untuk 2 dos. Tetapi data juga menunjukkan walaupun ia berkesan pada peringkat awal, lama kelamaan untuk satu masa yang tertentu, efikasinya iaitu keberkesanannya berkurangan. Dan kita tahu contohnya untuk vaksin Sinovac, keberkesanannya mula menurun secara ketara selepas 3 bulan dan untuk vaksin contohnya AstraZeneca dan Pfizer adalah hampir 6 bulan. Oleh itu, pemberian dos penggalak juga mengikut data ini. Kita mendahulukan penerima vaksin Sinovac pada 3 bulan ke atas dan untuk penerima vaksin Pfizer dan AstraZeneca dan juga vaksin CanSino dan sebagainya 6 bulan ke atas. Ini berdasarkan kepada penurunan dari segi keberkesanannya. Yang penting ialah sama ada kita perlu untuk masa ke hadapan, ini masih kita belum tahu. Apa yang penting ialah selepas pemberian dos penggalak, data terkini menunjukkan 2 perkara penting berlaku. Satu ialah purata di mana pengurangan daripada virus SARS-CoV itu adalah tinggi, di mana risiko transmisinya juga berkurangan. Ini adalah 2 perkara yang penting daripada pemberian dos penggalak. Bukan saja meningkatkan imuniti tetapi mengurangkan virus load apabila seseorang itu terjangkit dan juga kemungkinan untuk membawa transmisi. Oleh itu, dengan ada lebih ramai di dalam masyarakat yang diberi vaksin penggalak, kita lebih mencapai imuniti yang tinggi dalam komuniti. Dari segi itu, kebolehan untuk virus ini merebak adalah berkurangan. Ini adalah satu-satu masalah bukan saja di negara kita di mana masih ada yang tertanya-tanya perlukah ambil dos penggalak. Ini penting sebab ini untuk semua orang. Di mana dalam masyarakat kita juga ada mereka yang tidak boleh menerima vaksin. Contohnya mereka yang kurang umur daripada 12 sekarang dan ada juga yang tidak mahu menerima vaksin. Untuk mereka juga secara kelompok kita memberi imuniti apabila kita menerima dos lengkap ataupun dos sekarang ialah dos penggalak. Ini penting. Jadi untuk masa ke hadapan kita perlu data lagi tetapi diberi sedikit penerangan ialah purata untuk diberi
keberkesanannya akan dipanjangkan. Itu adalah satu-satu yang kita harap daripada pemberian dos penggalak. Dan YB, apa yang akan mungkin kita saksikan sekiranya dos penggalak ini tidak sekerap ataupun tidak sebanyak yang mungkin yang kita dapat berikan apabila kita melihat kepada purata jangkitan setiap hari mungkin dalam 4 ke 5 ribu dalam tempoh beberapa minggu. Tetapi sekiranya kita tidak jayakan dos penggalak ini, apa yang kita akan saksikan selepas ini? Kalau liputan dos penggalak kita tidak tinggi, seperti liputan dos pertama dan kedua yang antara terbaik di dunia, kes akan meningkat dan juga bilangan kemasukan ke hospital akan meningkat dan juga bilangan kematian akan meningkat. Ini kepastian. Disebabkan kita melihat daripada negara lain, ini yang berlaku. Saya ambil contoh yang paling ketara lah, negara Israel. Ya, mereka negara yang mungkin terpantas sekali selesaikan vaksinasi. Dan apabila mereka selesaikan vaksinasi dos pertama dan kedua, kes menurun, kematian menurun. Ini menunjukkan vaksin berkesan. Ada puak anti vaksin kata, oh dos penggalak ni maksudnya vaksin ni gagal lah. That's not true. Ya, kalau tidak ada vaksin, kita masih lagi akan ada kes 20-30 ribu dan kematian yang sangat-sangat tinggi. Tetapi Israel selepas dia berjaya, dia melihat bahawa ada kumpulan yang tak ambil vaksin dan dia melihat kepada penurunan keberkesanan vaksin dan dia hadapan dengan gelombang yang ketiga di Israel hari itu. Dan mereka telah percepatkan pemberian dos penggalak dan hari ini saya rasa dah menurun balik dah. Jadi negara yang awal daripada kita menjadi leading indicator ataupun menjadi indikator awal kepada kita apa perkembangan yang perlu kita sediakan di Malaysia. Sudah pasti epidemiologi di negara-negara lain berbeza-beza. Tetapi dari segi keberkesanan vaksin itu, kita rasa lebih kurang sama di mana-mana sahaja. Jadi bila kita melihat kepada apa yang berlaku di negara yang lebih awal, itu menjadi petanda kepada kita. Soal sama ada kita perlukan dos seterusnya, dos yang keempat dan sebagainya ataupun dos tahunan, macam Dr. Kalai tadi kata, kita tak tahu lagi. Sebab kita tak tahu dari segi respons imun sama ada dia menurun dan immune response ni sebenarnya ada dua. Satu adalah antibody humoral, satu adalah cellular, memory dalam sel kita dan kita tak tahu jangka masa panjang apakah tahap respon kedua-dua immune response daripada pemberian vaksin. Jadi mudah kata, kalau tidak ada pemberian dos penggalak yang pantas, cepat dan liputannya yang luas, kita akan berdepan dengan gelombang baru. Dan juga doktor, kalau doktor boleh ceritakan bagaimana situasi kepada mereka yang telah lengkap 2 dos vaksin, golongan berisiko melepasi 60 ataupun 40 tahun ke atas yang dijangkiti COVID-19 yang berada di unit rawat terapi. Bagaimana situasi dan juga keadaan ini? Jadi kita perlu faham daripada seseorang yang telah lengkap menerima vaksin, apabila mereka mendapat jangkitan breakthrough infection, kebanyakan daripada mereka sebenarnya adalah kategori yang disifatkan ringan. Kebanyakan. Ini adalah satu-satu yang penting sebab kalau tidak ada vaksin, kemungkinan mereka mendapat gejala serius adalah tinggi. Jadi dari segi mereka yang mengidap jangkitan semula ini, breakthrough infection, ada golongan seperti yang Ehsan dah katakan yang berisiko tinggi dan mereka adalah hampir 75% daripada mereka yang umur 60 tahun ke atas dan juga ada comorbidity. Jadi untuk mereka ini kita dah nampak ada perbezaan dari segi vaksin yang telah pun diberi. Contohnya kalau kita lihat kepada vaksin Sinovac, kita lihat untuk golongan yang 40 tahun ke atas, risiko untuk mereka ke ICU adalah tinggi berdasarkan kepada penurunan efikasinya. Ini adalah satu-satu sebab di mana pakar-pakar kita di hospital melihat kepada golongan ini datang dengan status di mana mereka memerlukan pernafasan yang lebihan. That means oxygen support is necessary. Jadi ini adalah satu-satu yang membimbangkan dan dari segi pemberian dos penggalak adalah untuk mengelakkan situasi ini. Dan apa yang telah diterangkan oleh YB adalah seperti ini. Di mana kalau kita lihat mereka yang elak ataupun enggan menerima dos penggalak, kemungkinan situasi ini berlaku adalah amat tinggi.
Dan ini pun telah pun diberitahu oleh pakar-pakar kita yang menjaga pesakit di hospital. Golongan ini adalah mereka yang masuk lebih ke ICU dan juga risiko kematian masih berlaku, dan untuk itu kita perlu memberitahu kepada masyarakat. Pemberian dos penggalak adalah untuk kita mengurangkan dia lebih lagi. Seperti yang telah pun saya beritahu, daripada kajian menunjukkan penurunannya adalah hampir 19 kali pengurangan gejala serius. Ini penting. Ya. Jadi kita ambil tahu daripada maklumat daripada negara lain yang terlebih dahulu daripada kita menunjukkan keberkesanan dos penggalak. Jadi kita mestilah memberi penerangan kepada golongan-golongan ini. Mesti tampil ke hadapan, ambil peluang ini yang diberi secara betul oleh kementerian, di mana temu janji diberi, di mana mereka dikenal pasti dengan vaksin yang tepat dan sesuai, dan juga kesan sampingannya boleh juga dikawal. Jadi ini adalah perkara-perkara yang penting dan kita mesti menyampaikan kepada rakyat. Dengan bahasa orang ramai, kena top up lah. Kena top up lah. Kena top up. Kita tahu. Betul. Ya. Kalau minyak dah tak cukup, kita tak mungkin tak sampai kepada destinasi. Ini perkara yang kita buat sangat penting sebab ada beberapa soalan lagi yang akan saya tanyakan kepada YB dan juga Dr. Khalai. Pastinya untuk melihat kepada apa langkah dan juga teknik yang perlu dilaksanakan agar kita seluruh rakyat Malaysia benar-benar memahami dan juga memahamkan orang lain berkaitan dengan dos penggalak. Kita berhenti rehat sekali lagi, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam agenda awal ni kita bercakap berkaitan dengan dos penggalak. Dia mungkin ada kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Kenapa kita tak panggil je YB sebagai dos ketiga? Sebab mungkin ada ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-10. Kenapa kita panggil dos penggalak? Ini adalah istilah teknikal sebenarnya. Dr. Khalai mungkin boleh jelaskan dengan lebih terperinci. Tapi dos yang ketiga merujuk kepada primary series. Maksudnya dengan 2 dos dia tak cukup sampai tahap imuniti yang diingini. Contoh mereka yang ada sistem imun yang rendah ataupun lemah, mereka memerlukan 3 dos untuk dikategorikan sebagai lengkap divaksinasi. Jadi kita bezakan kepada dos ketiga, iaitu pemberian 3 dos kepada mereka yang ada weakened immune system dan juga dos penggalak. Dos penggalak adalah dos tambahan kepada mereka yang 2 dos asal cukup untuk dikategorikan sebagai vaksinasi lengkap. Dr. Khalai. Ya, sebetul. Apa yang YB terangkan adalah tepat. Ya, di mana ada individu di mana mereka ada pelbagai penyakit ataupun mereka ada kanser dan sebagainya, di mana badan mereka tidak bertindak balas membuat antibodi yang cukup pada peringkat awal, di mana mereka telah pun diberi dos lengkap seperti orang lain yang sihat. Untuk mereka diberi dos ketiga untuk memberi peluang untuk tahap antibodi ini capai satu paras yang tinggi yang sama seperti mereka yang telah diberi 2 dos. Di kalangan masyarakat ini, mereka dikenal pasti sebagai immunocompromised khas. Oleh itu diberi dos ketiga sebagai primary series, iaitu dos primer. Kebanyakan kita hanya perlu 2 dos, untuk mereka sekurang-kurangnya 3 dos. Dan dos penggalak seperti yang YB telah terangkan adalah apabila kita lihat paras antibodi ini menurun. Dan itulah di mana dos penggalak diberi pada sesuatu masa yang tertentu untuk kembalikan paras imuniti kepada satu tahap yang tinggi, di mana dia boleh melawan dengan penyakit. Ini adalah apa yang berlaku. Dan untuk kumpulan di mana mereka diiktiraf sebagai immunocompromised contohnya, dos ketiga diberi pada tempoh 28 hari selepas dos kedua. Ialah untuk melengkapkan primary series mereka. Manakala untuk dos penggalak adalah dirancang antara 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Itu adalah perbezaan tempoh di mana dos diberi. Tapi golongan ini golongan yang saya rasa kecil bilangannya dan dilaksanakan di peringkat klinikal. YB, apa takrifan berkaitan dengan dos penggalak ini? Kalau maksudnya kita dah dapat 2 dos, kita ambil dos penggalak, adakah kita boleh mentakrifkan sebagai fully vaccinated ataupun ada penggalak 2.0,
3.0 dan sebagainya. Takrifannya bagaimana, YB? Buat masa ini, kerajaan masih lagi iktiraf vaksinasi lengkap itu sebagai penerimaan 2 dos. Ini untuk orang biasa lah yang tidak ada masalah kesihatan dan sebagainya, yang memerlukan 3 dos. Untuk orang biasa, 2 dos untuk vaksin AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Kecuali dia ambil vaksin dos tunggal lah macam Johnson & Johnson, kan, Sino. Tapi kita tolak ke tepi. Kita cakap tentang yang kebanyakan menerima Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca dapat 2 dos. Kita kira dah lengkap vaksinasi dan dalam MySejahtera dia punya profil kuning. Dia tidak lagi putih. Soalan dia, sama ada kita akan buat keputusan kalau tidak ambil dos penggalak, kira tak lengkap. Kita sedang kaji pengalaman di negara-negara lain. Ada negara yang sudah buat keputusan bahawa dos penggalak ini diperlukan untuk seseorang itu dikategorikan sebagai penerima dos lengkap ataupun penerima vaksinasi lengkap. Kita masih lagi belum buat ketetapan dasar, tetapi berdasarkan kepada perkembangan di negara lain, mungkin ke arah itu. Maksudnya takrifan vaksinasi lengkap mestilah bersama dengan dos penggalak. Tapi belum lagi di negara ini. Masih bila YB? Kita pakar-pakar sedang kaji keberkesanannya dan mereka akan buat sure kepada CITF nanti. Sebab kalau kita dapati bahawa kes meningkat dan juga kemasukan ke hospital meningkat, kematian meningkat disebabkan keengganan orang untuk menerima dos penggalak dan sudah menjadi norma antarabangsa untuk mereka mensyaratkan bahawa vaksinasi lengkap itu adalah penerima series primer dan juga dos penggalak, maka kita akan membuat keputusan yang sama. Tapi belum lagi. Nanti mungkin dalam MySejahtera kalau kuning tu akan bertukar kali lain lah. Kalau unless dia ambil dos penggalak. Yes. Okey. Dan juga Dr. Khalai, bagaimana untuk kita memastikan kita perlu mandatory, mewajibkan untuk orang ambil dos penggalak ini supaya kita tak payahlah nak tunggu-tunggu. YB pun mungkin tak payah nak pening, Kementerian Kesihatan mungkin tak payah nak fikir. Tetapi ambil saja dos penggalak. Yang penting kita dapat penurunan kes, orang masuk ke ICU kurang dan sebagainya. Jadi apa yang diterangkan oleh YB adalah betul. Dari segi jawatan kuasa kami masih meneliti data yang dapat daripada negara-negara lain. Contohnya apabila kita perhatikan beberapa negara di Eropah, mereka mewajibkan petugas kesihatan diberi dos penggalak. Diwajibkan antara 5 hingga 6 negeri termasuk negara France telah mewajibkan. Ini berdasarkan risiko seseorang petugas kesihatan berdepan dengan pesakit dan juga risiko transmisi. Itu adalah satu-satu yang kita perlihat di negara kita juga, di mana petugas kesihatan juga boleh membawa jangkitan COVID daripada komuniti. Jadi pemberian dos penggalak untuk beberapa negara telah pun mewajibkan petugas kesihatan. Juga kepada mereka yang ditempatkan dalam rumah long term care facility, petugas mereka dan juga penghuni. Di kalangan negara-negara ini, mereka juga mewajibkan, dan kebanyakan daripada mereka adalah berumur 60-65 tahun ke atas. Jadi kita tidak begitu jauh lah daripada segi risiko di negara kita pun. Seperti yang saya telah terangkan tadi, hampir 86% kematian adalah daripada golongan ini. Jadi perlu kita memikirkan sama ada perlukah kita memberi satu keputusan yang sesuai dan tepat untuk golongan ini. Jadi Technical Working Committee dengan pakar-pakar masih meneliti data sedemikian dan kita akan membuat pengesyuaran yang tepat mengikut seperti yang telah diterangkan oleh Menteri, di mana the norm akan jadi satu-satu yang kita perlu juga ikut. Dan YB, sebelum ini ada yang menyatakan, mungkin terdiri daripada pakar kesihatan awam dan sebagainya, yang menyatakan KKM perlu bertindak lebih agresif berkaitan dengan dos penggalak, untuk diberikan dos penggalak dan sebagainya. Bagaimana mungkin selepas ini dan seagresif mana YB bersama dengan tim KKM untuk memastikan dos penggalak ini sentiasa berada dalam masyarakat? Strategi kita untuk kesihatan awam adalah untuk kita mendidik rakyat terdahulu sebelum memaksa. Saya rasa itu sangat penting.
Dan dalam program PIK yang asal pun kita mula dengan pendidikan, dengan penerangan untuk dapatkan vaksinasi COVID-19. Dan selepas itu barulah kita beralih kepada strategi yang mungkin lebih agresif yang mengatakan bahawa hanya mereka yang lengkap vaksinasi boleh diberikan kebebasan-kebebasan tertentu. Saya rasa itu adalah template yang sama untuk dos penggalak. Ya. Kita tidak mahu dilihat memaksa daripada awal lagi. Kita nak mendidik supaya rakyat memahami. Tetapi bila satu ketika nanti di mana kita rasa risiko dia terlalu tinggi, sekiranya kita tidak perketatkan lagi syarat-syarat tertentu dan lebih agresif seperti mana Ehsan sebut, pada waktu itu kumpulan pakar akan buat nasihat dan syur kepada saya. Mungkin kita kena syaratkan contoh dos penggalak kepada beberapa kumpulan yang berisiko tinggi. Saya rasa di sini pun perkara yang penting untuk rakyat tahu dan untuk rakyat rasa senang. Ya, saya tidak buat keputusan sewenang-wenang diri saya sendiri. Ada kumpulan pakar. Dr. Khalid adalah pengerusi kepada kumpulan yang besar di kalangan pakar-pakar yang terbaik di negara kita dalam pelbagai bidang. Dan mereka, saya utarakan soalan dan mereka akan ambil seminggu 2 untuk bincang dan berdasarkan kepada sains dan data akan buat syur kepada CITF. Tidak ada seorang pun yang buat keputusan sewenang-wenang tentang isu vaksin ni. Dan juga Dr. Khalid, saya bukan hendak menakutkan mungkin penonton dan sebagainya. Tetapi sekiranya dos penggalak ini tidak diambil untuk tempoh berapa bulan ke depan, mungkin kita akan menyaksikan peningkatan kes mendadak melepasi 20,000. Mungkin akan berlaku lagi. Ya, memang kemungkinan itu boleh berlaku disebabkan seperti yang saya pun telah beritahu tadi, selepas hampir 3 hingga 5 bulan, pengurangan dari segi vaksin keberkesanannya memang menunjukkan penurunan dan tidak ada penafian ini tidak berlaku. Sebenarnya ia berlaku. Jadi kita perlu memberi dos penggalak untuk mengelakkan satu situasi di mana peningkatan semula jangkitan dan apabila seorang itu terjangkit, risiko untuk kemasukan ICU kematian berlaku. Kedua ialah dari segi pemberian dos penggalak. Sebenarnya perlu kita faham apabila berlaku variants of concern seperti yang berlaku sekarang, masih di Malaysia ada variants of concern di mana ia masih mempunyai risiko untuk membawa jangkitan. Kita lihat daripada contohnya negara Germany dan Denmark baru-baru ini, Delta variant telah masuk dan meningkatkan kes-kes mereka sebab ada golongan di mana mereka tidak lengkapi vaksin dan tidak cukup pemberian dos penggalak. Jadi perkara sedemikian boleh berlaku bukan sahaja di negara seperti itu, juga di negara seperti kita. Jadi pemberian dos penggalak ini bukan satu-satu perkara yang ringan, ini adalah satu perkara yang penting dan harus dilakukan supaya kita menjaga bukan sahaja secara individu tetapi juga secara komuniti. Ini penting. Jadi bukan kita mengasingkan kita daripada penerimaan sebab perkara-perkara yang tidak tepat diberitahu terutamanya melalui media sosial. Ramai yang berkongsi perkara yang tidak tepat lebih daripada perkara yang betul. Jadi apa yang kita perlu berkongsi adalah perkara yang betul. Oleh itu jawatan kuasa yang kita dan saya juga banyak berterima kasih kepada pakar-pakar pelbagai bidang. Maklumat ini kita dah mula berkongsi. Bukan saja kajian kita, juga cara kita membawa kepada sesuatu keputusan. Dan melalui ini, kita bolehlah berkongsi dengan rakyat supaya mereka jelas kenapa sesuatu itu diberi pengesyoran dan apakah data yang membawa kepada keputusan tersebut. Ancaman paling besar program booster ni adalah WhatsApp group warga mas. Okey. Sebab macam-macam apa fake news lah. Mak saya sendiri dia nak ambil booster dose minggu depan, tapi dia hantar saya macam-macam yang dia terima, kata selamat ke
ada kesan samping yang tak perlu ambil macam-macam. Jadi kita kena sains semua ni mungkin ramai yang sukar untuk memahaminya. Kita kena sampaikan dengan kaedah yang mudah untuk difaham. Wabi cakap mak tadi, saya nak cakap kat mak saya kena ambil booster shot, kena ambil dos penggalak. Keluar daripada WhatsApp group tu. Tapi YB, ini satu benda, kita dah buat semua. Kita dah boleh rentas, kita dah boleh buat sikit-sikit majlis, kita dah ada mungkin banyak yang telah dibuka dan sebagainya. Itu dah berlaku dan realitinya seperti itu. Tetapi macam apa yang YB boleh katakan, mungkin rayuan daripada seorang YB dan juga Menteri Kesihatan untuk orang ramai menolong diri sendiri, menolong orang lain dengan dos penggalak ini? Ya, macam Dr. Kalai sebutkan tadi, kita punya tagline daripada asal lindung diri, lindung semua dan sangat penting. Kita ambil vaksin ni bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk masyarakat dan orang yang keliling kita sebab ia mengurangkan jangkitan dan sebagainya. Tetapi saya rasa penting kita tidak hanya melihat kepada strategi pemberian dos penggalak. Itu satu daripada senjata kita. Senjata yang ampuh, senjata yang penting tetapi satu daripada senjata kita. Saya risau bila kita cakap dos penggalak. Rakyat lupa kepada strategi lain ataupun senjata-senjata lain. Lawan COVID ni dia ada senjata vaksin. Dia juga ada senjata langkah kesihatan awam seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Jangan lupa kepada yang ini. Ini sangat-sangat penting. Ada negara dos penggalak jalan tetapi kes masih meningkat sebab mereka tak pakai pelitup muka lagi. United Kingdom semalam Perdana Menteri Boris Johnson telah umumkan wajib untuk pakai semula pelitup muka di ruang dalam indoor setting. Saya tak faham kenapa tidak diwajibkan daripada dulu. Kerana kita tahu ini adalah perisai yang sangat-sangat penting. Dan juga testing strategi. Kita ada TRIS, yang mana kita testing, report, isolate, inform, seek. Ini juga penting. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kit kita boleh beli RM5-6 sekarang. Buat ujian kendiri sebagai langkah untuk kita jaga diri kita dan juga orang yang kita sayangi. Dan juga Dr. Kalai, mungkin akhir sekali apa yang Dr. Kalai boleh katakan terutamanya berkaitan dengan dos penggalak dan juga mungkin untuk orang ramai faham berkaitan dengan dos penggalak ini secara khusus untuk dapatkan maklumat yang betul. Jangan masuk WhatsApp keluar macam YB cakap tadi, jangan masuk WhatsApp tertentu ni. Ya, betul Ihsan. Kita bukan saja cuba menerangkan tetapi kita juga perlu ambil tahu apakah sebenarnya ramai di kalangan masyarakat yang suka berkongsi. Dan antara perkara yang seperti YB telah terangkan ialah perkara yang tidak tepat. Jadi untuk hari ini kita nak memberitahu 2-3 perkara yang penting. Satu ialah semua jenis vaksin sebelum diguna pakai kepada manusia telah pun menjalani kajian-kajian klinikal. Bukan saja dari segi di makmal tetapi diuji kaji kepada peringkat haiwan, kepada orang yang sihat dan kepada orang yang memerlukannya. Dan melaluinya kita tahu apakah kesan-kesan yang boleh berlaku dan apakah kesan jangka masa yang panjang. Dan kita telah pun menggunakan vaksin-vaksin ini berjuta-juta dos di Malaysia, berbilion dos di seluruh dunia. Dan kita tidaklah lihat begitu sangat kesan yang boleh mengatakan vaksin itu tidak ada kesan. Ia adalah kesan yang baik dan dari segi kesan sampingannya adalah amat-amat jarang. Oleh itu, kita dapat tahu daripada pemberian vaksin di negara kita, kita dapat mengawal infection dari segi COVID-19 dan penurunan kes. Sekarang kita juga perlu ambil tahu semua vaksin yang kita gunakan ada menunjukkan pengurangan dari segi keberkesanannya dan tempoh ini adalah antara 3 hingga 6 bulan. Ini juga berdasarkan data bukan saja daripada negara lain tetapi juga daripada negara kita. Oleh itu, kita sekarang di masa di mana pemberian dos penggalak diperlukan supaya kita menjaga lagi keberkesanan untuk diri kita dan untuk negara kita. Dan dari segi kesan sampingan yang telah pun kita tahu, dia tidak lebih daripada apa yang telah pun kita alami. Jadi tidak perlulah kita waspada dan takut
dari segi penerimaan dos penggalak. Saya pun telah menerima dos penggalak untuk Pfizer dan juga telah mula bekerja dan tidaklah membawa satu-satu kesan yang serius ataupun kesan di mana saya tidak dapat meneruskan kerja saya. Juga ibu bapa saya, mereka semua akan menerimanya. Walaupun ada ciri-ciri sedikit dari segi perkongsian secara ini, apa yang tepat adalah semua vaksin adalah selamat, dia berkesan dan membawa kepada lindungan diri dan komuniti. Jadi pemberian dos penggalak harus dan perlu diterima pada masa yang kita syorkan. Dan juga YB sikit lagi YB. Ada yang komen dia kata YB okeylah ambil dos penggalak, badan gagah kuat lagi. Makcik pakcik ni macam mana, dia kata tak kuat dah. Kalau YB boleh komen. Ya, dos penggalak ini adalah penting untuk kumpulan itu. Ya. Bukan untuk golongan seperti saya ataupun usia 40 tahun ke bawah. Sebab itu kita ada urutan dari segi keutamaan. Kita bagi yang berusia 60 tahun ke atas dulu. Kita bagi yang ada penyakit kronik dulu. Saya mungkin dapat awal sebab saya berdepan dengan orang ramai. Tetapi pakcik makcik yang usia 60 tahun ke atas, itulah keutamaan kita. Ya. Sebab tanpa dos penggalak, risiko mereka mengalami gejala teruk akibat jangkitan COVID-19 adalah lebih tinggi. Itu mesej. Ya, ini mesejnya. Peranan ini juga harus dibawakan oleh anak-anak, saudara-saudara, sepupu, sepapak dan sebagainya untuk memahamkan golongan-golongan berkenaan, bukan saja golongan yang berisiko tetapi semua selepas ini untuk kita menjayakan dos penggalak COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Kari Jamaluddin, Menteri Kesihatan, dan juga terima kasih kepada Dr. Kalai atas perincian berkaitan dengan dos penggalak dan juga COVID-19. Terima kasih sekali lagi Doktor dan juga YB. Itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ini. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.